I just make it simple. Adakah aku rasa berbaloi untuk pergi menonton? 50-50. Hai, nama saya Zafran daripada Zafvlog by Pure Pixels. Saya Bob Hairi daripada channel Bob Perspective. Nama saya Hasid dari Rekaman Film. Nama aku Hadi daripada YouTube channel Hadi Abdul Hamid. Nama saya Iman Firdaus. Nama IG Iman55Ian and also collaborate dengan Wayang People. Kita baru saja sempat menonton filem Takut ke Tak. Aku tak nak ambil serius sangat tentang filem ni sebab dia punya genre adalah komedi seram. I just make it simple. Adakah aku rasa berbaloi untuk pergi menonton? 50-50. Sebab pada permulaan tu kau dibukakan dengan satu anggapan bahawa filem ni akan jadi teruk tau. So kau akan jadi macam, alamak, cerita ni teruk ke? Tapi dah masuk ke second act, oh okay, not bad. Dia punya shot untuk cara dia mengejutkan kau, cara shot yang agak menyeramkan, memang membuatkan aku takut dan menjerit. Memang ada. Memang aku takut dalam filem ni. Tapi macam ada certain part jadi macam it could have been better. Ada benda yang macam spoil sikit. Bila aku fokuskan kepada second act saja, itu je lah benda yang okey pun. Intro, outro, oh man, teruk gila. Dah jadi macam, lantak kau lah nak buat apa. Aku rasa pertengahan tu je Muzamil buat. Yang lain semua tu dia macam buat sambil lewa ataupun dah kena kacau ke. Kalau kau pergi bayar tiket, kau pergi tengok wayang dan kau masuk program, kau tengok intro dia, fuck, aku keluar. Tapi kau terlepas second act. So macam agak rugi lah. Second act tu sebenarnya bagus. Tapi intro dia macam teruk gila, membuatkan kau jadi macam... Aku rasa macam penonton marahin mungkin lah akan faham. Tapi mungkin dia tidak sefaham mana yang secara menyeluruh lah yang pengarah nak cuba sampaikan kan. Mula-mula tu dia nak bagi macam cerita yang dia nak bukan nak parody, dia nak macam menganjing cerita-cerita klise kan. Cerita-cerita klise. Lepas tu benda tu terjadi dalam macam mana dia nak lari pada klise tu pun akhirnya terjadi juga pada diorang. So benda tu kira idea-idea yang agak, kalau diorang kata filem ni untuk genre yang bukan klise, diorang berjaya lah. Tapi tak klise tak semestinya best lah. Cerita ni dia punya part creepy pun best tau. Walaupun dia dalam bentuk komedi, tapi part-part creepy dia menjadi juga lah pada aku. Tapi lepas tu bila hantu tu dah kita nampak dia, dan adalah benda-benda lain yang kita nampak, lepas tu jadi benda tu macam terus tak tahu nak ke mana. Apa benda ni sebenarnya kan? Pacing dia hit and miss kadang-kadang. Ada some scene dia laju, ada some scene tu dragging. Dialog dia bagi aku tak cukup deep sangat. Dia nak pergi ke dialog yang lebih deep lagi. Dia nak pergi ke dialog yang kononnya natural, tetapi in the end jadi something yang cringy. The third act tu macam fall flat sikit. The first tu okay, dia banyak meta joke tu semua kan. Macam okay lah, okay, this will become like macam a film yang lain dia lain lah. Second act tu macam okay, saya rasa okay lagi cerita ni. Dia third act tu macam apa ya kau try nak buat ni, perlu ke habis macam tu? You boleh habis lagi better kot. Ending dia paling aku tak suka. Ending dia confused. Kenapa ada satu watak ni jadi macam ni, tiba-tiba dia jadi macam ni dekat sini. Tu korang kena tengok lah. Aku tak boleh cerita sini, spoiler. Bila dah masuk second act, until to climax, benda ni jadi flat and so draggy. Benda tu akan jadi recycle. Benda kita cari nak enjoyable tu susah lah nak tangkap. Sebabnya benda tu dah berulang kan. And then masuk pula benda-benda yang macam orang kata tak boleh nak connect dengan otak. So kena letak otak kat luar kalau nak tonton filem ni. Muzamil Rahman ni adalah pengarah baru. Sebenarnya dia ni ada potensi. Sebabnya kalau tengok semua short film dia memang ada dah masuk award luar negara, everything. So this is the first film komedi seram. Aku rasa ni bukan portray dia untuk direct komedi seram. So Takut ke Tak is the first film and korang kena tonton lah kalau nak tengok Muzamil Rahman punya directional macam mana. Tapi bagi aku kurang suka sebabnya aku tahu portray dia macam mana. Tak kisahlah kau hebat sangat buat short film ke, kau invite aku untuk pergi festa film ke, jadi panel. Tapi I don't know, this is the debut film kau. Dan aku rasa macam oh my god, how come orang memberikan persepsi yang positif terhadap kau. Lepas tu bila aku tengok first film kau macam betul ke ni? Betul ke kau yang buat ni? So aku ada was-was. Bila was-was, aku dah macam aku tak nak dengar lah. Nantilah kau nak bagi tahu kau pernah buat filem, orang bagi tahu kau buat short film gempak gila ke, ataupun selepas ni kau akan buat private sapu gempak gila babi ke.
but this is your debut film. Sama juga macam aku bagi kredit kepada Imran Sheikh, di mana Daulat adalah filem pertama dia. How come dia boleh buat this good film as the first film, dan how come Ariel Abu Bakar boleh buat Geran as the first film, debut film dia Gempak. Macam mana Amir Izwan boleh buat filem Roh as the debut film dan tak ke laut. So aku ada was-was lah. Betul ke yang diorang puji ni berdasarkan merit ataupun berdasarkan diorang rapat dengan kau, dia tahu kau punya filosofi. So aku secara jujurnya kepada kau, aku cakap this is quite a low standard of what I've heard about you. So I'm sorry about that. Kalau kau nak tolak aku daripada panel pesta filem kita, tak apa, aku faham, tapi this is my honest opinion. Ramai orang kata dia buat short film short film apa semua bagus, dan ni debut dia untuk filem. Tak tahulah, macam aku cakap tadi lah, dia tak konsisten lah. Ada part yang aku rasa best lah, ada part yang rasa macam alamak apa benda ni. So tak konsisten. Aku tak tahu bahagian mana dia punya, ke mungkin ada assistant director apa semua yang bahagian-bahagian tertentu. Bagi aku pengarah Muzammil Rahman ni, dia ada something yang cuba dia nak bawakan dalam filem ni tau. Kalau kita tengok banyak simbolism, banyak dia punya orang kata apa, kritikal sosial, lebih-lebih lagi kalau berkaitan dengan filem, lebih-lebih berkaitan dengan pemikiran filem. Macam mana kalau kita banyak timbulkan persoalan bila kita tengok filem-filem seram, dan dia masukkan semua persoalan-persoalan ni dalam filem ni. Aku suka dia ni macam mana dia control each character. Dia control each character, dan cara dia bermain daripada setiap babak ke setiap babak tu membuatkan macam, walaupun ini filem pertama dia, tapi nampak macam dia dah ada orang kata langkah kanan lah dalam industri ini. It's good lah you nak buat filem seram yang ada kelainan, kan? Tapi you have to gamble. Dan cara filem ni gamble, tak hit. Dia punya kelainan tu tak hit kita. Dia macam nak bagi sesuatu kelainan, tetapi kelainan yang dia cuba bawa tu ibarat macam half-hearted. Secara keseluruhannya macam dia nak sampaikan something tetapi tak tersampai. Okey, memanglah cerita dia tak seberat macam Fly By Night. Cerita dia tak seberat macam One to Jaga atau macam Roh, kan. Tapi dia nak buat genre ni, and dia beranikan nak tonjol genre ni, and dia tahu dia nak bawa genre ni. Walaupun like macam saya cakap tadi, third act dia a bit kurang, but saya rasa macam dia memberanikan diri untuk mengolah sesuatu benda yang lain. This director still memberanikan diri untuk mengetengahkan filem yang bagus lah, and insyaAllah dia punya filem yang kedua, ketiga semua akan jadi better lah. Aku tak suka dia punya special effect, dia punya CGI. Hantu yang jenis ada glitch. Cerita seram, aku tak suka benda tu macam terlalu nampak digital. Lepas tu ada macam efek yang glowing, macam aura. Lepas tu hantu tu glitch muka dia. Filem yang tak tipikal. Tak tipikal ni maksudnya dia keluar daripada norma filem-filem seram ataupun filem-filem seram komedi yang lain. Ada punya humor dia, walaupun ada hit and miss, tapi ada komedi-komedi yang fresh lah, yang aku rasa macam something else lah. Komedi yang beza daripada filem-filem Melayu yang sebelum ni, and the concept pun sedikit beza lah. Tapi apa yang Muzammil tampilkan dalam ni adalah bagaimana orang untuk appreciate movie sebenarnya, dia punya point. Sedangkan meta kat situ. Bagi aku skrip dia tak adalah orang kata deeper sangat. Memang terus je kan, orang kata straight to the point. Apa yang dia nak bagi tahu kat situ. So maybe audience akan tahu kenapa dia cakap macam ni, and dia nak appreciate benda tu sebenarnya. Filem yang lain dari lain lah, ambil dari segi konsep, especially kalau ikutkan dari segi macam filem tempatan kan. Tak pernah lagi orang nak buat filem macam ni. Filem yang memparodikan filem hantu yang lain. Saya rasa director faham yang macam kita rakyat Malaysia ni perlu disuap lagi untuk filem. Dia kalau buat filem yang tahap macam One Cut of the Dead ke, tahap macam Cabin in the Woods, kemungkinan penonton Malaysia tak kesuka sangat. Sebab even my friends cakap One Cut of the Dead kan, diorang tengok semua cakap bosan. Sebab diorang tak faham apa cerita tu, diorang tak faham nak menghargai filmmaker semua macam tu. Jadi saya rasa for takut ke tak, dia punya jokes ni workout like okay lah, macam nice lah. And dia punya macam mana, meta jokes dia okay lah. Cast untuk 5 orang ni pelakon-pelakon baru, tapi rasanya efektif lah untuk watak-watak dia orang. Mamat Kepit tu, itu aku suka. Nama pelakon dia Han Zamili ke apa. Lakonan dia menjadi, dia macam comic relief lah dalam filem ni. Dan mungkin dia boleh jadi the next Amirul Effendi kot. Mungkin. Yang ini semua boleh lah.
Favorite aku rasa yang bawa watak, yang Go tadi, Fabian. Sebab talent macam tu susah kita nak dapat dalam filem-filem tempatan sekarang yang boleh macam talent yang berlainan daripada bangsa kita, bangsa Melayu kan, masuk dalam filem Melayu dan boleh orang kata interact dengan each character dalam tu very smoothly dan tak nampak fake pun. Walaupun ada nampak sikit lah a bit try hard apa semua kan, tapi it's okay. It's macam kita bila tengok tu kita tahu itulah reality dia kalau dekat dunia luar sekalipun, kalau kita interact dengan orang-orang yang berbangsa lain daripada bangsa kita. Itu yang aku suka. I for one memang dah fan Makcik Rosmah tau, yang dimainkan oleh Arwin Kumar. So maybe him lah kot. My favourite. Second favourite Nabil Akil. Hero Remaja favourite 2017. Walaupun Nabil Akil tu daripada 5-5 tu screen time dia paling kurang Nabil Akil, but still dia boleh macam ke depan jugalah sikit. Walaupun joke dia kurang sikit, dia punya dialog dia kurang sikit, tapi still okay lah dari segi lakonan dia. Aku tak bagi filem ni sampah. Aku bagi rating sebenarnya 1/5 bintang. Aku boleh bagi filem ni 2/5. 2/5. Rating aku boleh bagi 2.5 lah. Half lah daripada 5. Rating saya for Takut ke Tak is 3/5. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.